Tuan Di-Pertua, saya nak tumpu hanya hal pengurusan pilihan raya. Kita tahu bahawa sistem parliamentary demokrasi telah diamalkan di Malaya dan Malaysia sejak tahun 55. Setiap 5 tahun ataupun bila yang sesuai, pihak yang berkuasa akan mengisytiharkan pilihan raya. Hatta pada tahun 69 bila berlaku darurat, selepas darurat, kita lihat bahawa kerajaan diserahkan kepada parti yang menang, iaitu Perikatan dan Barisan Nasional pada waktu itu. Diikuti selepas itu berlaku darurat di Kelantan pada tahun 77, selepas 3 bulan diadakan pilihan raya dan parti yang menang Barisan Nasional menguasai Kelantan. Begitulah seterusnya sehinggalah pilihan raya 2018 di mana parti yang menang iaitu Pakatan Harapan berkuasa dan parti yang tak cukup majoriti menjadi pembangkang. Sejak tahun 2020 Mac telah bertukar. Parti yang majoriti menjadi pembangkang dan pihak yang kalah pula menjadi pemerintah. Ini satu perkara yang begitu berat berlaku di Malaysia dan meletakkan politik di Malaysia tidak berada dalam keadaan stabil lagi sampai kepada hari ini. Rakyat menerima sistem parliamentary demokrasi ini dan inilah menyebabkan Malaysia terjulang sebagai sebuah negara demokrasi walaupun mungkin ianya tidak sempurna tetapi ia diterima dan ekonomi berkembang bahkan biasa menjadi Tiger of Asia. Selepas Sheraton Move, rakyat mulai hilang kepercayaan kepada sistem parliamentary demokrasi ini. Setiap kali pilihan raya, peratus keluar mengundinya begitu rendah. Dan di antaranya mereka tidak percaya lagi kepada sistem yang ada dan kepada wakil-wakil rakyat yang menang. Oleh itu untuk memulihkan keadaan ini, untuk memulihkan sistem parliamentary demokrasi ini, Akta Anti Lompat Parti mesti disegerakan. Kalau tak ada Akta Anti Lompat Parti ini, bagaimana kita nak praktiskan parliamentary demokrasi yang subur? Inilah yang menjadi halangan terbesar sekarang ini. Kalaulah Akta Anti Lompat Parti ini tidak diperkenalkan kali ini atau dalam sidang khas parlimen, saya dan rakan-rakan barangkali akan kembali semula ke jalan raya untuk mendesak. Sebab kita lihat, kita bercakap melalui parlimen kadang-kalanya ianya tidak dipedulikan. Barangkali mereka mau seperti dahulu, ratusan ribu rakyat berada di jalan raya, barulah mau dengar suara rakyat. Kita lihat, akibat daripada Sheraton Move, berlaku pembaziran yang amat sangat. Pilihan raya Sabah, pilihan raya yang dipaksakan memakan belanja lebih 130 juta. Pilihan raya Melaka memakan belanja lebih kurang 45 juta. Pilihan raya Johor yang terbaru memakan belanja lebih kurang 96 juta. Sedangkan pilihan raya umum Johor hanya belanja 35 juta dan Melaka hanya lebih kurang 13 juta. Artinya pilihan raya yang dipaksakan ini tambahan pula musim COVID, maka kita lihat ianya memakan belanja yang begitu besar. Dan ini perkara-perkara hasil daripada Sheraton Move, iaitu mereka yang telah melakukan pengkhianatan terhadap sistem parliamentary demokrasi ini. Sebab itulah ianya amat penting untuk disegerakan soal Akta Lompat Parti ini. Jangan main-main, sebab perkara ini adalah perkara yang begitu mendesak. Hari ini pun bersih sudah datang di depan parlimen dan mendesak Akta Anti Lompat Parti ini disegerakan. Dan kalau tidak mau dengar juga, maka kita lihatlah negara kita akan berada dalam kegelapan dan penghormatan kepada parliamentary demokrasi ini tidak lagi menjadi satu penghormatan yang ada sebelum ini. Oleh itu soal ini bukanlah satu soal yang main-main yang perlu dibuat oleh pihak yang berkuasa sekarang ini. Walaupun kuasa mereka itu barangkali macam telur di hujung tanduk, berbagai pihak yang mengugut mereka,
termasuk sama-sama memerintah ugut sama sendiri. Ini yang berlaku dalam pemerintahan sekarang yang kita lihat. Dan mereka bukan setakat berada dalam sebuah rumah tapi tidak sekata. Dalam sebuah rumah berperang antara satu sama lain. Seperti perang antara Rusia dengan Ukraine sekarang ini. Yang berlaku dalam kerajaan, kita tak tahu kita nak panggil kerajaan apa. PN, BN, kerajaan punah, Rojak. Kerajaan perang. Yang sedang berlaku sekarang ini. Perkara ini penting, Tuan Speaker. Ini masalah lanjutan kepada investor, kepada luar negara, kepada penghormatan. Malaysia pernah perolehi. Sama ada di OIC, atau di Sidang Bangsa Bersatu, atau di Sidang ASEAN. Malaysia dihormati. Sekarang, Presiden Indonesia boleh perli main-main Malaysia. Main-main Malaysia. Dan juga bila nak dihantar duta kita tidak diterima oleh sebuah negara. Artinya kerajaan ini berada dalam keadaan yang paling kelangkabut, yang tidak dihormati. Ini yang perlu dipulihkan segera untuk kita hadapi, membela generasi kita pada masa yang akan datang. Kita tidak mahu kita disenaraikan setaraf dengan negara-negara lain di ASEAN yang dulu jauh terkebelakang seperti Laos dan Kampuchea. Kerana negara seperti Indonesia, negara seperti Singapura, negara seperti Vietnam sekarang memacu jauh ke hadapan. Di antaranya yang berlaku begini, kestabilan politik dan rasuah yang meningkat. Ini perkara yang cukup berat. Corruption Perception Index tahun 2018 kita berada di tempat 61. 2019 di bawah Pakatan Harapan nombor 51. Sekarang kembali kepada tempat nombor 62. Kenapa korup tinggi? Nak jaga ini, nak jaga kumpulan ini, nak jaga parti ini, nak bagi jawatan ini, akhirnya rasuah meningkat. Lihat, pilihan raya saja yang dilakukan di 3 buah negeri, sudah ratusan juta wang negara kita hilang. Sedangkan pilihan raya itu tidak perlu. Kalau politik stabil, tunggulah 5 tahun. Ataupun ada satu perkara yang tak dapat dielakkan. 3 pilihan raya ini sudah memakan belanja yang begitu banyak. Sebab itu kita lihat corruption index semakin meningkat, demokrasi, parliamentary demokrasi tidak stabil, maka kita harap pindah segera Akta Anti Lompat Parti. Ini amaran terakhir daripada kami. Terima kasih Yang Berhormat